Pasal yang ke-21, martabat 7. Apabila membicarakan ilmu martabat 7, suatu peringatan yang tegas bahawa ia bukan tanazzul zat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baharu atau taraqi hamba menjadi qadim. Al-abadu abadun wa in taraqqa wa rabbu rabbun wa in tanazzal. Artinya adalah hamba itu hamba jua jika taraqi, yakni menaik sekalipun, dan Tuhan itu Tuhan juga jika turun, yakni sekalipun kepada pihak tajalli. Pada nota kaki di bawah, penyusun pertama ilmu ini adalah Syekh Muhammad Ibn Fadlullah Al-Burhanpuri melalui karya Tuhfah Al-Mursalah ila Ruh Al-Nabi. Di antara karya-karya yang ditulis yang mempunyai berkaitan dengan ilmu martabat 7 di alam Melayu adalah kitab Al-Manhalu As-Safi fi Bayan Rumus Ahlu As-Sufi, yang dikatakan sebagai hasil karya Syekh Daud Ibn Abdullah Al-Fatani. Karya-karya Syekh Abdul Ra'uf As-Sinkili seperti kitab Daqa'i Al-Huruf dan lain-lain. Kitab Syiarus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kitab Ad-Durun Nafis karya Muhammad Nafis Al-Banjari, dan Jauhar Al-Haqa'iq oleh Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Al-Manhalu As-Safi fi Bayani Ramzi Ahli Sufi, Khazanah Fataniyah pada tahun 2021. Maka ia adalah susunan ilmu untuk menggariskan martabat ketuhanan dan martabat makhluk. Antara keduanya ada faraq, yakni pemisah. Baik, pertama, ibu kakak, ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah mana kita memahami tajuk-tajuk yang sebelumnya yang berkaitan dengan kemuliaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kedudukan Nabi, dan pembicaraan awal yang berkaitan dengan ruh, berkaitan dengan ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkaitan dengan tajalli, berkaitan dengan limpahan ataupun istilah yang sama pantulan, dan berkaitan dengan perihal nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkaitan dengan hulul ittihad. Banyak telah kita sama-sama belajar dan mengambil faham daripada nukilan daripada susunan yang diwali ini. Maka di ujung, di akhirnya disimpulkan dengan satu tajuk yang berkaitan dengan ilmu di dalam perjalanan Ahlus Sufi ataupun ilmu tauhid Sufi ini, yang namanya ilmu martabat 7. Lalu peringkat awal dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ngaji ilmu sifat 20. Setelah kita ngaji ilmu sifat 20, kita pun melalui proses salib, dia panggil proses salib, proses daripada maklumat, pengetahuan, pegangan, iktikad dan kefahaman tentang Allah tadi, kita nak pindahkan dia ke dalam kalbu. Sebab pemahaman tadi dalam martabat akal, nak pindah ke dalam kalbu, dalam hati kita, kita perlu melalui proses amaliyah, proses zikrullah. Jadi kita beramal dengan zikir, kita beramal dengan selawat, kita beramal dengan amalan-amalan penyucian hati, supaya ilmu sifat 20 tadi dalam bentuk pengetahuan dia berpindah dalam bentuk nur, dalam bentuk cahaya ingatan dalam hati kita. Maka setelah itu kita dawam, kita membiasakan dia. Kita menjadikan suatu rutin dan suatu riadah wajib bagi kita dengan zikir ini. Tujuannya ialah untuk menyucikan hati dan mencapai tauhid peringkat ainul yakin,
peringkat muraqabah. Daripada situlah kita perlu bertali dengan cahaya yang disebut dengan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui dengan memperbanyakkan selawat, supaya limpahan nur cahaya Nabi itu melimpah dalam kalbu kita, dan disitulah kita dapat bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita telah memahami bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nurnya itu adalah penanggung segala rahsia makrifat kepada Allah. Kalau kita tidak bersatu nur kita dengan nur Nabi, maksudnya kalau kita tidak mesrakan rohani kita, kalbu kita dengan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau lain kata dengan kecintaan yang begitu dalam kepada Nabi, maka kita tak mendapatkan rahsia makrifat yang sebenar-benarnya. Hidup kita ni bagai hidup tak kenal Tuhan lah. Dia kata begitulah, bahasa mudah tak faham. Kalau kita nak hidup ni kenal Tuhan, maka kena menyatukan hati kita dengan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beramal dengan banyak selawat. Maka daripada situlah dalam rahsia makrifat itu, kita dibuka oleh Allah dengan pandangan syuhud. Dia panggil pandangan syuhudiyah ni, pandangan hati yang sentiasa melihat kebesaran Allah pada alam ini. Dan pandangan hati yang dibuka syuhud oleh Allah, bahawa melihat alam ini adalah cerita Allah pada cerminan Muhammad, dan alam ini menceritakan Allah dan Muhammad, dan diri kita ini adalah pantulan, adalah suatu penceritaan juga bagi Allah dan Muhammad. Jadi kita dibuka hati oleh Allah, sentiasa melihat Allah Muhammad, Allah Muhammad tu tak berpisah. Bukan tengok Allah saja, bukan tengok Muhammad saja, Allah Muhammad tu mesra dalam hati kita, tak berpisah. Maka pelajaran memahami pantulan-pantulan tadi, cerminan-cerminan tadi, ataupun limpahan-limpahan tadi pada bahasanya, yang menyusun balik ilmu ini oleh para ulama kita. Setelah kita ngaji sifat 20, kita beramal zikir, kita beramal selawat, kita difahamkan dengan ilmu martabat 7 nama dia. Ilmu martabat 7, suatu kefahaman dulu, kemudian proses dia pun sama kot tadi. Kalau tingkat ilmu, lepas sifat 20, martabat 7. Dua-dua ni perlu dilalui dengan proses tazkiyatun nafsi, proses mencahayakan hati, proses berselawat, proses beramal, berzikir. Kalau tak melalui proses itu, kita tetap menjadi hati yang terhijab, tetap buta hati kita, tetap tidak mendapat pandangan, tetap hidup kita tak dapat kekuatan nur akhlak Muhammadiyah. Hidup kita diuji, kita geluh gelisah, kita keluh kesah. Hidup kita diuji sedikit oleh Allah, kita telah merungut. Hidup kita diberi susah sikit oleh Allah, kita sudah hilang, seperti hilang pegangan dan sebagainya. Itu sebab kerana hati itu tidak bersatu cahaya dia dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak memahami apa sebenarnya alam ini. Jika dia telah memahami dalam pelajaran ilmu sifat 20, ilmu martabat 7, dia faham bahawa alam ini dan cerita dia hari-hari ini adalah pantulan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan adalah penceritaan segala keagungan dan kesempurnaan Allah taala. Baik. Jadi ilmu martabat 7 adalah satu ilmu juga yang dikatakan untuk menggariskan panduan di mana martabat ketuhanan dan mana martabat makhluk. Martabat kedudukan dia ni. Janganlah sampai kita mempertuhankan makhluk pula, ataupun memakhlukkan Tuhan. Faham bahasa dia? Maksudnya kita meletakkan gendahnya taraf Tuhan sama macam makhluk. Lepas tu kita letak betapa tinggi taraf makhluk tu macam Tuhan tu. Mana makhluk hak kita letak taraf dia tinggi macam Tuhan juga? Nur Muhammad. Ada mereka yang meletakkan Nur Muhammad tu tinggi sama taraf Tuhan. Tu ajaran yang batil, yang sesat. Jadi kita mengaji dalam banyak tajuk-tajuk yang sebelumnya, kita tahu di mana sempadan dia, di mana farak dia, pemisah dia. Nabi Muhammad SAW tetap makhluknya, tapi makhluk yang teristimewa. Dia bukan seperti makhluk biasa, dan dia bukanlah manusia seperti manusia biasa. Dia teristimewa. Tidaklah mensucikan Nabi Muhammad itu sampai jadi Tuhan, seperti mana kaum
Bani Israel telah mensucikan nabinya Isa AS seperti anak Tuhan. Nabi Isa itu anak Tuhan dia. Bahkan Rohul Kudus yang ada di dalam dia, Roh Suci, menyebut seperti Roh Tuhan. Maka kita tidak meletakkan begitu. Sebab tu penting pengajian akidah ni. Di mana kedudukan Nabi Muhammad SAW? Dia ada batas dia. Dan tidaklah kita merendahkan taraf Tuhan sehingga menurunkan Tuhan ni bersatu dengan makhluk. Siapa ni Tuhan mereka? Tuhan pokok, Tuhan langit, Tuhan mereka. Ni pun Tuhan tu. Belajar makrifat sangat siapa mengaku jadi Tuhan. Tidak. Maksudnya kita dah tahu mana batas dia. Jangan sampai jadi begitu. Jadi pentingnya ilmu mana yang nak beri satu garis panduan tu pada kita? Ilmu martabat 7. Ilmu ni memang ilmu peringkat tinggi sikit lah. Tetapi tidaklah payah untuk dipahami jika disusun dan dihuraikan dengan penguraian yang mudah untuk kita faham, seperti mana yang dihuraikan oleh Walid di dalam kitab ini, yang insya-Allah kita tengok satu persatu nanti. Jadi tahu dulu bahawa ilmu martabat 7 ilmu yang disusun oleh para ulama kita untuk menceritakan proses bagaimana Allah Ta'ala mentajalli, melimpahkan, memantulkan. Tajalli, limpahan, pantulan, cerminan, tu faham tak? Maknanya secara umum kita rangkul kalimah-kalimah ini adalah satu penceritaan. Bagaimana penceritaan Allah menceritakan Allah Ta'ala melimpahkan rahsia-rahsia penciptaan dia. Apa dulu yang Allah Ta'ala cipta? Ketika mana Allah Ta'ala semata-mata Allah dia yang ada, tak ada makhluk dia, maka apa yang dicipta dulu? Proses dia menciptakan itu, limpahan tu, apa proses dia? Makhluk-makhluk tu. Peringkat dia menciptakan Nur Muhammad, kemudian menciptakan roh, itu proses dia begitu. Jadi ada martabat-martabat dia. Apa dulu rahsia yang dia pantulkan. Kita pun nak jadi, ada proses Allah Ta'ala buat. Daripada mani jadi darah, jadi daging, capur tulang belulang, sapalah, cukup sifat dan sebagainya. Allah tiupkan roh, hidup di dalam kandungan, cukup sampai masa lahir, keluar daripada kandungan. Step dia tu. Maknanya Allah ciptakan satu. Mana tu penceritaan. Begitu juga Allah Ta'ala terjalikan kepada makhluk dia. Pertama rahsia apa? Rahsia wujud dia, rahsia ahadiyah dia, kemudian rahsia sifat dia, kemudian rahsia asma' dia, satu. Di dalam setitis mani zuriat manusia ni, dalam setitis mani benih manusia ni, ada tak lagi rupa dalam tu? Ada tak lagi rupa? Tak ada rupa. Dia rupa setitik itulah. Tapi ada tak rupa manusia dalam tu? Ada tak lagi rupa manusia dalam tu? Ada dah rupa manusia dalam ilmu Allah. Ambil butir pelang tu, tengok butir pelang, ada tak lagi rupa pokok pelang besar merendam dalam tu? Ada dah dalam ilmu Allah. Jangan pula pergi koyok muka mana ustaz tu pelang, tak ada. Memang tak ada. Tapi dalam ilmu Allah, tak percaya tanam benih tu, tengok dia tumbuh ni. Rupa pokok lagu ni, pokok gendong, pokok 8 kaki, 10 kaki, 12 kaki ke tinggi. Dia ada dah dalam tu. Ada apa dalam tu? Ada dalam rahsia, dalam bentuk ilmu. Ada dalam bentuk ilmu. Tu kata. Jadi Allah tajadi tu, rahsia-rahsia tu, peringkat demi peringkat. Ini yang dipanggilkan peringkat pembahagian ilmu martabat 7. Daripada jadinya roh Nabi kita Muhammad SAW, kemudian jadi roh Isa. Dia lebih merujuk kepada penciptaan kita. Penciptaan kita daripada alam roh, kemudian turun kita ke alam ajsam, alam misal, alam insan. Dia panggil pembahagian alam. Kita tengok di sini, ya.
Kita pertama kita faham dah ilmu yang menyusun tentang martabat ketuhanan dan martabat makhluk. Jadi perkara yang paling asas sekali dalam awal mukadimah bab ini, Walid sebut tu, kita tengok Walid buku 175 tu, satu peringatan yang tegas. Ini penting ni, nak belajar ilmu martabat 7 ni, hak ni yang penting dulu, ambil asas dia. Bahawa tanazzul zat Allah. Tanazzul apa makna tanazzul? Turun. Tanazzul. Tanazzalul malaikatu warruh. Dan turunlah para ruh, para malaikat ni turun. Tanazzalul malaikatu warruh, dan turun. Turun mana? Turun ke bumi, malaikat turun bumi. Itu dalam ayat Quran. Surah apa? Inna anzalna. Tanazzul za Allah bukanlah bermakna Allah Ta'ala kepada baharu. Bukanlah Allah tu tukar jadi baharu ataupun Allah masuk ke dalam makhluk yang baharu. Ini jelas dah kita ngaji awal-awal dulu dah. Ittihad dengan khulu ni. Kalau tu gali balik tengok. Nak faham tanazzul, maksudnya turun zat Tuhan ke dalam baharu ni. Apa yang diuraikan, yang dimaksudkan, itu dalam bab ittihad. Allah tidak sekali-kali turun. Kita ngaji dah awal-awal sifat 20 kan. Allah tidak maksudnya kita bila kita ngaji sifat salbiyah, mukhalafah Allah Ta'ala, bersalah Allah Ta'ala dengan baharu, artinya Allah tidak seperti mana makhluk dia yang ada atas, bawah, kiri, kanan. Allah tu berjihad. Dipanggil jihad ni berpihak. Ada punya pihak atas, pihak bawah, pihak kiri, pihak kanan, pihak belakang, depan. Itu pihak makhluk. Allah Ta'ala tidak. Bila kata Allah tidak seperti makhluk, laisa, disebut dah dulu, ikat apa yang berkaitan dengan Tuhan, laisa. Allah tak serupa makhluk. Jadi hak turun ni, hak menyatu, hak meresap, hak larut di dalam air ke, itu semuanya makhluk. Sifat-sifat tu sifat makhluk. Sifat masih Allah, sifat yang selain daripada Allah. Adapun Allah Ta'ala, dia tidaklah meresap, dia tidaklah larut, dia tidaklah turun menyatu kepada makhluk. Ibarat ni makhluk, ni Allah, ibarat. Tidaklah dia akan jadi begini, meresap, sama ada menyatu ataupun tukar rupa. Sekali-kali tidak. Jelas betul kan? Mana dia kata wa rabbu taraka wa rabbu rabbun. Maknanya wa in tanazzal, kalaulah turun pun Allah Ta'ala kepada baharu, tidaklah seperti mana menjadi baharu dia, atau taraki hamba menjadi qadim. Lepas tu kalau hamba pula naik ke atas, kalau kita boleh naik atas langit lah contoh, adakah kita jadi Tuhan? Tak ada lagi dah orang kata nak jadi Tuhan naik atas langit ya. Orang kita biasa dengar kata kita, gua ni mu tu kat langit. Dia kata gitu ya dah. Kalau naik atas langit tak jadi Tuhan juga kita. Naik langit ke atas pun tak ada. Allah selalu tunjuk dah. Allah mengangkat Nabi kita Muhammad SAW lebih pada atas langit yang gitu. Sampai ke Sidratul Muntaha. Tak jadi Tuhan. Ini nampak. Maknanya kalau rohani kita ni makrifat, rohani kita ni fana, rohani kita ni lebur sampai kita, dia panggil mabuk ketuhanan lah, dia panggil istilah dalam sufi. Mabuk ketuhanan, dia pun diri tak sedar, dia ada kedak tahu. Dia tengok benda lain ni semua dia kata Tuhan, Tuhan lagi. Adakah makhluk tu akan jadi Tuhan? Adakah dia adalah Tuhan? Tidak sekali-kali. Itu hanya kemabukan perasaan. Bagi kaum sufi dipanggil kemabukan perasaan yang begitu kuat. Sampai tengok makhluk, nampak Allah, nampak Allah dalam batin dia tu, nampak kebesaran Allah, nampak kekuasaan Allah. Seorang ibu yang kemabukan pada anak dia, masuk dalam apa saja kaitan dengan anak, semua ringan. Masuk dalam bilik tengok batal, ingat anak, tengok cadar, tengok anak, tengok gobok, tengok anak, nampak anak, rindu sangat. Kanak lah. Ke suami dok gitu, kanak ni. Contoh. Nak win apa?
bak mewakili kaum ibu banyak. Ayah-ayah ini ramah kot ni. 1/3 daripada ibu-ibu ramah dia. Cinta ni apabila begitu kuat, rindu dan sebagainya, sehingga fana dia panggil, fana fillah. Baik. Jadi faham oleh perkataan ni, al-abadu abadun wa in taraqa wa rabbu rabbun wa in tanazzal. Adalah hamba itu hamba juga, tetap hamba jika taraki, jika naik pun. Sama ada naik, yang dimaksud di sini naik perasaan, naik martabat roh kita, martabat rohani kita tu naik daripada dah ingat Allah sampai ingat, daripada ingat mesra sampailah perasaan geruk rasa dengan Tuhan gitu gini, sampai rasa makan dengan Tuhan, sampai rasa Tuhan suap makan dengan dia, sampai begitu semua. Kemampukan perasaan dia, rohani dia tu tak jadi Tuhan dia. Ada yang berkata ni hak suap makan ni Tuhan betul ni, patut hak makan pun Tuhan juga ni. Sampai gitu semua nak mabuk tu, no. Untuk lelaki kita mabuk begitu tau. Jeti-jeti hidung lah sikit. Jeti-jeti hidung. Kalau mabuk sungguh, yang telinga marah. Hidung tu dia tahu jeti-jeti sayang. Tak dapat tahap tu kemabukan kita ni, orang-orang kita ni. Kecuali lah berlaku pada para awliya, para wali. Itu pun dia tahu, dia ada batas mana, kodar mana. Maknanya hamba tetap hamba, walaupun rohani dia naik ke peringkat makrifat yang tinggi sekali pun, dia tak akan jadi Tuhan. Dan Tuhan itu Tuhan juga jika turun sekalipun kepada pihak tajalli. Maknanya Tuhan tetap Tuhan, yang tidak boleh dicapai dia, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dan dia Tuhan tetap Tuhan, laisa kamitslihi syai'un. Hak tu tak nak capai. Zat Tuhan tu, zat Tuhan yang sebenar-benar zat, yang kita tak tahu. Kita sebut zat, kita bayangkan benda tokoh, benda putih, benda boleh dicapai. Adapun zat Tuhan, bila kata zatullah, zat Allah, dia bukan sesuatu yang boleh dibayangkan. Dia bukan benda. Kerana akal manusia dapat membayangkan sebatas benda saja. Selain daripada benda, tak boleh nak watak, tak boleh nak bayang. Benda yang tokoh pun tak nak bayang. Nak bayang jin, nak bayang malaikat, nak bayang syaitan pun tak nak bayang. Malaikat yang ada tu tengok lukisan, ataupun kerana kuat sangat tengok drama Puteri Buniang ke, orang Kayangan ke. Betul ke orang Kayangan rupa macam kita, orang Buniang rupa macam kita? Tak jenggi lagi tau. Saya pun tak jenggi lah punya. Cerita je raya. Betul ke wujud dia tu perkampungan macam manusia gitu? Comel macam Puteri Buniang. Ya tu. Dan nikah Puteri Buniang dah nak comel. Tu khayalan dia panggil. Suatu khayalan saja, suatu andaian. Realiti. Ya, realiti ni lah kita realiti. Tapi maujud tak? Wujud dari bangsa jin, wujud dari bangsa jadi makhluk Allah yang gaib, jin wujud, tapi tak tahu sebenar dia. Cuma saya kata tak usah minta lah nak tengok jin, sebab rupa jin yang sebenar ni uduh ke tak? Uduh sangat. Jadi waktu tengok comel-comel tu, dirupakan dalam bentuk yang indah pada pandangan kita. Hak paling comel pada pandangan kita apa? Kalau lelaki comel pandangan dia wanita, maka jin tu rupalah dengan rupa wanita yang comel, supaya dipandang pada mata dia. Orang puang dah apa hak comel dia tengok? Emas tak apa lagi penting. Contoh, dia rupa lah benda tu. Hak indah-indah, padahal rupa sebenar dia kan ni. Tak ada rupa lah kita kata. Jadi balik mula kita. Jadi makhluk ni, Allah Ta'ala tidak seperti makhluk yang boleh dirupa. Jadi bila sebut kata Allah,
Tak ada bagi dia turun ke, naik ke, bagi apa, bagi Allah Ta'ala ni tak ada. Meresap, menyerap pun tak ada. Lepas tu dia kata, wa in taraka rabbu wa in tanazzal. Adapun Tuhan itu tetap Tuhan juga. Jika turun, perkataan tu jika turun, sekalipun kepada pihak tajalli, tetap ada proses Allah melipahkan, Allah menurunkan. Bukan Allah tu turun, proses Allah menurunkan kejadiannya itu satu persatu. Allah turunkan kejadian dia tu. Disebut di sini tanazzul. Allah turunkan kejadian ciptaan-ciptaan dia, rahsia-rahsia tajalli dia tu satu persatu. Macam kata proses jadi tadi, titik mani, kemudian jadi daging, darah, daging, tulang-tulang, proses satu persatu. Tetaplah dalam rahsia ilmu dia. Baik. Dan pada martabat ini dibahagikan pada 7 martabat, yang sebab tu dipanggil ilmu martabat 7. Maka kita tengok satu persatu. Dia dibahagi 2. Dalam 7 ni, kalau ada whiteboard boleh tunjuk. Tak apa. Dia 7 martabat. Dia panggil ilmu martabat 7 ni, kalau kita bilang, pertama martabat ahadiyah, yang kedua wahdah, yang ketiga wahidiyah, yang keempat alam roh ataupun alam arwah, yang kelima alam misal, yang keenam alam ajsam, yang ketujuh alam insan. 7 tu je. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam roh, alam ajsam, alam misal, alam insan. 7 je. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah, kemudian alam arwah, alam roh lah, alam roh, kemudian alam ajsam, alam misal, alam insan. 7 je. Sifat 20 lagi apa? Wujud, kidam, makhluk, mukhalafatul hadas, lil hawadis, qiyamun nafsi, wadaniyah, qudur, irada, ilmu, hayya, samu, masuk kalam, kaunu sahabi, kaunu mutakallimah. 20 boleh ingat. Ini 7 je. 7 T je. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam roh, alam ajsam, alam misal, alam insan. 4 pelajaran. 7 tingkatan. Dia bahagi 2. 7 ni bahagi 2. Apa dia? Martabat ketuhanan dan martabat makhluk, ataupun dipanggil martabat kehambaan pun disebut. Tapi sini kita ambil istilah yang walik kita susun, iaitu martabat makhluk. Jadi 2 dia boleh buat kata dia. Martabat ketuhanan, martabat makhluk. Martabat Tuhan, martabat makhluk. Kalau sifat 20 dibagi 4. Copat. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'iyah. 4 orang. Baru cukup 4 tapak. Saya ada formula sifat 20 orang lelaki, formula poligami 4 orang isteri. Seorang suami 4 orang isteri. Kalau dah boleh ingat kat formula ni, Omar sepanah. Tak ada cita-cita besar dia panggil. Kalau dia ada cita-cita nak kahwin lebih dari seorang, dia mesti ingat formula sifat 20. Kalau dia ingat kok, lelaki setia, wajib cari. Ciri-ciri dia, dah ingat ngapa sifat 20, formula boleh kahwin. 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Isteri pertama nama nafsiyah, isteri kedua nama salbiyah, isteri ketiga ma'ani, isteri keempat ma'iyah. 4 orang. 4 ni semua subur boleh anak belaka. Baik seorang, baik 5, baik 7, semua boleh anak belaka. Isteri pertama nafsiyah boleh seorang anak duduk dengan dia, nama wujud. Isteri kedua 5 orang boleh anak dengan dia,
Isteri kedua salbiyah, boleh 5 orang anak dengan dia. Kidah, bakok, mukhalafatul hawadis, qiyam nafsi wadannya. 5 beradik ni. Hak nombor 3 Me'ani, boleh 7 orang ke dia. Bukan Ustaz Zawah ni, Ustaz Zawah ni, Me'ani lain. Bukan Me'ani yang saya gajuk. 5 orang, 7 orang boleh dia. Dan nama mak pun pendek, Me'ani. Anak pendek pula ke nama. Nah, Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam. 7 beradik. Kalau nombor 4 kita kahwin ni, nombor 4 ni isteri kita ni bangsawan ni, kerabat. Kerabat nama panjang, kerabat kaum. Bukan megak, bukan Said, bukan Cik Wang, bukan Cikgu, bukan ni, kaum, kerabat kaum. Meyah ni, maknawiyah ni, anak semua pakai nama kerabat belakang depan. Kerabat kaum. Kaunu, ada 7 beradik. Kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman, kaunu hayyan, kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunu mutakalliman. 7 beradik, cukup. Jadi 20 orang anak. Waliknya nama anak 20 orang payah tukar mimbar. Ayo, nama apa? Nama apa? Dah ingat. Kakak. Abang panggil. Nama anak payah nak ingat. Nama mak pun dah ingat. Kalau 4 orang tu tak boleh nak ingat, berat nak. Masalah ingatan. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. 20 orang anak, wujud, kidah, baqa', mukhalafatul hawadis, qiyamun nafsi, wahdaniyah. Kudrat, irada, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu sifat 20. Masuk ilmu kedua, ilmu martabat 7. Ilmu martabat 7 ada 7 lah. Ilmu martabat 7 ada 7. Dibahagi 2. Mudah aja. Si pertama, si kedua. Si pertama martabat ketuhanan, si kedua martabat makhluk. Formula payah kau ingat tak tahu. Orang muda. Apa dah. Nak ngapa pun bab ni. Bab formula gini. Berat ustaz ngajar formula gini. Formula rasa ingat. Bukan rasa buat betul. Pertama, martabat ketuhanan. Ada 3. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Cukup 3. Yang kedua, ada 4 dengan dia. Boleh 4 orang anak dia. Apa dia? Alam arwah, alam ajsam, alam misal, alam insan. Cukup 4. Bilang 7. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam arwah, alam ajsam, alam misal, alam insan. Cukup 7. Bilang tu Bilang mau main waktu apa, insya-Allah nanti kita rasa kau mesra dengan ilmu tu nak pergi faham tu, syaratnya antara ni dah mesra dengan kita. Pertama, martabat ketuhanan. Kita tengok martabat ketuhanan itu. Martabat pertama adalah ahadiyah, ia martabat zat. Jadi ahadiyah ni apa nak cerita? Ahadiyah ni nak cerita tentang martabat zat, martabat ketika wujud diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ilmu martabat 7 ni ilmu cerita tajalli, dipanggil proses limpahan. Kalau kata ibarat Qiyah tadi, cerita tentang ni, bukan cerita pok tu, cerita kepada proses kejadian anak tu. Pok tu tak mau cerita dah. Pok tu hitam ke, pok tu putih ke, berapa tu nak lihat. Maknanya zat Allah tu, zat wajibal wujud tu, rasa cerita lah, tak boleh nak lihat dah. Kan? Laisa kamislihi la tudrikul absar. Zat cerita. Tapi nak cerita tanda-tanda apa dulu. Tanda yang pertama dicerita tanda dia ada, maka itu dipanggil martabat ahadiyah. Dicerita dia ada, dia wujud. Wujud dia wujud dengan apa? Zat. Martabat kedua adalah wahdah. Ia merujuk kepada martabat sifat.
martabat sifat. Apabila Allah Subhanahu wa taala mahu mencipta makhluknya, maka beberapa sifat utamanya dinyatakan, ditajalikan untuk berperanan dalam penciptaannya, iaitu sifat jalal, jamal, kamal dan azim. Ini dicerita sifat pula. Ada proses wujud, proses ada. Daripada benih, darah, lagi proses ada. Ada, proses ada. Tak sifat lagi. Allah. Lepas tu baru dia pergi pada proses sifat. Cukup sifat, barulah boleh panggil orang. Kalau tadi seketul daging, setitik darah, semua tu dalam nama-namanya yang lain. Sifat orang tak ada lagi. Mana ketika mana Allah Ta'ala nak menciptakan suatu makhluk dia tadi ni, dia terjadi dulu. Dia terjadi diri dia tu ada, wujud dia. Kemudian dia terjadi sifat dia, dia lipahkan sifat dia, dinyatakan sifat dia. Dan sifat yang paling besar utama 4 sifat: jalal, jamal, kamal, azim. Ini penceritaan saja. Bila masuk martabat yang ketiga adalah wahidiyah, ia merujuk martabat asma dari martabat sifat. Kan kita bilang nama Allah kan, alif lam lam ha. Alif lam lam ha, apa tekanan situ? Zat, sifat, asma, af'al. Pisah tak dalam kalimah Allah? Tak pisah satu juga, itu menyatakan asalnya dia. Dah pisah ni, pisah pada sebutan saja, sebutan kita, pelajaran kita. Hakikat dia tak pisah satu juga. Dia sebut Allah, Allah, situlah zat, sifat, asma, af'al. Pada diri dia tu tak. Jadi bila sebut ahadiyah, wahdah, wahidiyah, tetaplah dia esa dua dalam keesaan dia. Yang tak dapat tercapai kita, hanya penceritaan saja. Martabat ketiga ialah martabat wahidiyah tadi. Ia merujuk martabat asma dari martabat sifat. Jadi martabat asma, maka terzahir akan pelbagai asma-asma'nya yang sesuai untuk berperanan dalam segala urusan makhluk dan pentadbiran alam. Untuk berperanan segala urusan makhluk dalam pentadbiran alam. Ada asma' dan sifat yang ada pada martabat wahidiyah tidak dinyatakan pada martabat zatnya, kerana tiada keperluan pada martabat zat. Apa dia sini? Faham? Dalam martabat wahidiyah ni, martabat yang Allah ceritakan nama, zat. Lepas tu kita tengok tadi pelajaran daripada sifat 20 tu, kita nampak rangkaian dia. Pertama sekali cerita tentang zat nafsiyah, diri dia wujud, ada. Lepas tu ada dia tu ada yang bagaimana? Ada yang disebut di dalam sifat selepas itu, salbiyah tu. Ada dia kidam, ada dia bakar, ada dia mukhalafah, adanya dia Tuhan tu qiyam nafsi, adanya Tuhan tu wahdaniyah. Cukup cerita zat habis cerita. Lepas tu kita belajar kedua, tak kena sifat dia pula. Dia ada sifat-sifat yang berdiri pada zat tu. Sifat dia apa? Sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Macam kita ada dok di situ, ada. Lepas tu sifat dok sifat. Dok sifat ada macam mana? Sebab ada tu berserta dengan sifat. Air ada dok, air ada. Dan sifat air tu apa dia? Cecair, lembut, putih. Sifat-sifat yang berdiri pada zat tu. Dan kalau air tak ada sifat, kita nak kenal air macam mana? Macam mana nak dipanggil air? Dia dipanggil air kerana ada sifat air, itu cecair. Macam mana boleh dikenal dia dengan kain? Kerana ada sifat kain. Macam mana boleh dikenal dia kayu? Kerana ada sifat kayu. Jadi macam mana boleh dikenalkan dia itu adalah Tuhan yang memiliki kesempurnaan,
Dia ada sifat dia. Maka apa sifat dia? Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama' bahasa kalam. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama' bahasa kalam, sifat dia. Maka selepas kita belajar tentang sifat, di sana adanya asma, nama-nama Allah. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Nama-nama diri dia. Nah, nama-nama diri dia yang dia nyatakan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Siapalah habis nama-nama tu. Tu nama tentang diri dia. Dan memang sudah ada nama itu dalam ilmu dia. Jadi bila dia kata, saya kata, ada juga nama, asma' dan sifat yang pada martabat wahidiyah tidak dinyatakan pada martabat zatnya kerana tak ada keperluan pada martabat zat. Maksudnya apa? Ketika zat semata-mata, tak ada makhluk, jadi nama tu tak keluar lah. Ketika mana kita seorang anak dara, tak ada anak lagi, adakah boleh dipanggil kita Mak? Ada. Ada keperluan tak kita bernama dengan nama Mak? Ada. Nak panggil apa? Anak dara lah, seorang. Nah, apabila sudah ada anak tadi, maka ada keperluan nama kita Mak, Ibu. Maka di situ adalah terbit nama-nama keperluannya. Ketika itu apa nama keperluan kita? Nama dan keperluan dengan sifat tu. Menyusu dia, memandikan dia, menguruhkan dia. Tu dah nama-nama tu tadi tu ada keperluan dah ketika tu. Kalau sebelumnya tak ada. Sebelum tak ada anak tadi tak ada keperluan nak menyusu, nak buat bubur dia, benda tak ada, benda tak wujud. Jadi ketika Allah semata-mata, makhluk tak wujud lagi. Contohnya nama Al-Ghafur, nama yang memaafkan, yang maha mengampun. Ada keperluan tak pada zat dia masa tu? Perlu ada tak pada nama tu tubik lagi pada zat? Tak tubik lah lagi, tak nyata lah pada zat tu. Sebab apa? Sebab dia semata-mata hamba tak ada, dan dia nak maaf ke siapa? Atau dia panggil nama tu tidak, dia panggil tidak ada keperluan pada martabat zat ketika itu. Awak nak dara, tak ada keperluan awak nak menyusu. Awak nak menyusu siapa? Tak ada anak. Itu contohnya. Nak ambil kiyah belum ni, bagus. Tak ambil kiyah apa amal, apa ramai. Nak pergi nampak kiyah bagi biar dia nampak. Bukan nak cerita dengan dia, nak pergi faham ke dia. Itu je. Jadi gitu ke ayat, tak ada keperluan. Masa dia seorang, dia lelaki seorang, dia tak ada anak lagi, tak ada keperluan. Dia nak dibeli makanan untuk anak dia, nak beli, tak ada. Tak ada lagi keperluan tu. Jadi ketika dia sudah ada, ketika sudah ada makhluk dia, dan makhluknya itu dijadikan dengan sifat-sifat dia, pendosa dan sebagainya, maka ada keperluan nama Al-Ghafur dia tu dia patutkan. Dia ceritakan pada alam bahawa dia pemilik nama Al-Ghafur, maka ada keperluan satu. Boleh? Nampak orang ni? Nampak pun bawa nampak. Kalau ya dah nampak ustaz apa lama ni. Awak nampak dulu. Ni kita nak lalu je dulu. Ada asma' dan sifat yang ada pada martabat wahidiyah. Martabat wahidiyah, martabat ni, martabat yang ketiga ni lah. Ya. Hadiyah, wahdah, wahidiyah. Martabat ketiga ni martabat apa? Asma'. Tadi martabat zat, kalau kita tulis syarah tu tulis ahadiyah sama juga zat, wahdah sama juga sifat, wahidiyah sama juga asma. Jadi boleh nampak gitu ni. Zat, sifat, asma. Lepas tu satu lagi, boleh? Af'al. Itu ke dia. Itu ada juga disebut martabat dia. Apabila mahu mencipta makhluk, maka beberapa asma Allah dia nyatakan, seperti Al-Malik, yakni raja bagi sekalian makhluk. Ketika mana dia semata-mata tak ada makhluk lagi,
Perlu tak dinyata nama dia Al-Malik? Tak ada keperluan. Sebab makhluk tak ada, waktu dia nak takbir apa? Dia tak cerita lagi makhluk. Macam kata dia tak ada anak lagi, tak ada keperluan dia pakai nama mak, nama ibu, nama umi ke. Tapi dia sudah ada anak dia, maka keperluan bagi dia menyatakan dia ibu. Kalau dia nyatakan dia ibu, dia anak dia panggil dia kawan pula dia. Kawan. Contoh dia. Tak lah, gitu dah. Satu kiasan saja. Dan juga dia nyatakan namanya Al-Ghafar, yakni mengampuni dosa makhluk. Al-Hafiz, yakni menjaga akan makhluk. Asy-Syifa, yakni menyembuhkan penyakit makhluk. Ar-Razzaq, yakni memberi rezeki dan lainnya. Ketika makhluk tak ada, bukan nak menyatakan nama Ar-Razzaq, nak beri rezeki siapa? Beri rezeki ke diri sendiri. Tak ada, dia tidak berkeperluan. Allah tidak berhajat pada sesuatu. Dan dia tak berhajat rezeki dah mana dia? Apa dia? Bayar lagi ni. Bayar dah kan? Bisa gerak kemat 420 dulu. Maka asma'nya begitu. Ar-Razzaq, yakni memberi rezeki dan lainnya. Asma'nya begitu banyak hingga setiap ruang dan keperluan makhluk pasti ada asma'nya yang akan berperanan. Syaitan. Tengok dah. Seorang ibu pandai kasih anak, ada asma' Ar-Rahim. Seorang suami pandai mengurus mentadbir rumah tangga dia, adanya asma' apa? Al-Malik. Semua makhluk dia berupa-rupa bentuk. Hak ni bulat, hak ni lepek, hak ni panjang, hak ni petok. Bentuk macam-macam, hak ni segi. Allah daripada namanya Allah Al-Musawwir, yang mereka bentuk. Allah adalah mereka cipta. Segala kita reti siapa ini kena ada apa? Pantulan dari asma' As-Sabur. Kita marah, ada pantulan apa? Pantulan Allah Al-Mutakabbir. Pantulan dia. Apa saja. Kita tengok nanti Asma' Husna, tengok satu-satu nama Allah. Renung-renung tengok atas diri kita. Patut aku reti maaf orang, sebab Allah ada sifat pemaaf. Dia patuh kepada aku. Kalau Allah tak patuh sifat pemaaf aku, pas sudah, pas mati aku dah maaf. Patutlah aku boleh sabar, sebab Allah patuh aku dengan sifat sabar. Kalau Allah tak patuh sifat sabar, aku boleh sakit dah dia tadi. Contohnya dan sebagainya. Itu kita lihat, kita kena ada asma-asma Allah yang berperanan dalam mentajalikan sifat ini, nama-nama ini kepada makhluknya. Melihat sekali, kita duk melihat, mendengar, itu juga berkata. Kerana Allah memiliki Sami'un, Basirun, Mutakalliman, itu semua nama dia. Hakikat wahdah, martabat wahdah dan wahidiyah. Martabat wahdah sifat, martabat wahidiyah asma' juga dikenali dengan sebagai al-hakikat al-Muhammadiyah, yakni wilayah yang terpuji, dia panggil. Lepas tu kita biasa dengar nama hakikat Muhammadiyah, istilah tu. Jadi dua sifat ni, sebab zat tadi tu martabat ahadiyah tu martabat yang tidak dibicarakan, nafsiyah, dia semata-mata yang tidak diketahui keadaannya. Bila masuk yang kedua, yang ketiga, barulah diceritakan tentang diri dia. Dicerita melalui sifat dia, dicerita sikit tentang sifat dia, dicerita sikit tentang asma' dia. Maka penceritaan dua ni, wahdah wahidiyah, dipanggil al-hakikat al-Muhammadiyah, wilayah yang terpuji, yang mana telah terbit dari zat akan segala sifat khusus untuk penciptaan makhluk dan juga untuk mentadbir makhluk. Dia telah keluar di situ satu istilah yang dipanggil hakikat Muhammadiyah yang terpuji. Martabat wahdah adalah sifat-sifat khusus Allah Subhanahu wa taala. Martabat wahdah di mana? Martabat sifat lah.
adalah sifat-sifat khusus Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencipta dan memelihara dan memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling istimewa di sisinya. Keistimewaan ciptaannya Muhammad ini telah bermula pada martabat wahdah. Ruh Nabi kita tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan ruh itu dia dicipta Allah, dia bermula pada martabat wahdah tadi. Martabat wahdah tu. Martabat wahidiyah adalah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencipta dan mentadbir insan serta makhluk sekalian makhluk. Dan kita pula roh kita dan makhluk ni dia terbit pada martabat wahidiyah. Roh Nabi kita dia khusus, dia tinggi sikit, martabat wahdah. Dia sudah tercipta dan sudah dipelihara. Kita martabat wahidiyah. Di situ mula terbitnya ciptaan kita. Kita dah terbit lagi situ. Mana rahsia kita tu ada situ. Ilmu Allah Ta'ala nak buat kita apa semua tu bermula di situ, episod dia. Episod Nabi tu atas tu, martabat sifat kita di bawah. Kemudian turunlah ke martabat penciptaan, yang disebut martabat makhluk. Martabat keempat adalah alam arwah, alam roh. Di alam ini bermula alam baharu. Baru mula baharu. Baharu yang tidak nyata seperti mana alam nyata ini. Dia baharu yang gaib, yang tidak kelihatan seperti alam ini. Ia adalah alam makhluk yang paling tertinggi dan mulia. Ia adalah urusan Allah. Para roh telah bermakrifat kepada Allah dan menerima amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita biasa dengar ayat tu kan. Kalau biasa ikut ngaji ilmu tauhid makrifat ni, biasa dengar ayat tu. Kalau ngaji bekong semua tak jumpa ayat tu. Alastu bi rabbikum, duk kira bicara tentang roh. Kalau duk ngaji apa ni? Bab yang selain daripada tak sufi, jarang kita dengar ayat dalil itu dibacakan. Jadi roh kita sudah bermakrifat pada Allah dan menerima amanah Allah pada martabat mana? Martabat ni, martabat alam roh. Martabat yang keempat ni, situ. Martabat keempat ni roh kita baru dizahirkan. Tapi dah dia ada lagi. Dia ada di dalam wahidiyah tu, penceritaan dia. Dia ada di dalam perut ibu tu, ada dah. Cuma dia tak zahir lagi. Bila dia zahir, dia di sini. Dia keluar tu, zahir dia di sini apabila keluar dari perut ibu. Masa ibaratnya begitu. Kias saja. Wahidiyah ni dia duduk dalam kandungan. Dia sudah ada. Keluar kandungan ibu, tu alam arwah. Yang martabat keempat tadi. Kemudian roh yang paling mulia ialah roh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian roh para rasul alaihi wassalatu wassalam, para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan kemudian roh sekalian insan dan malaikat. Martabat-martabat roh mulia ni, ketika di alam roh ini diciptakan semua roh, termasuklah roh Nabi kita Muhammad, dan yang tentu paling utama adalah roh Nabi kita Muhammad SAW. Diciptakan sekalian roh. Maka martabat ini dibahagi pula dengan istilah nafsu pada empat peringkat ni. Martabat nafsunya adalah mutmainnah, radiyah, mardiyah dan kamaliyah. Martabat nafsu pada tingkat ini, tingkat daripada 4 dah kita bilang tadi dah. Martabat yang keempat dah ni. Martabat pertama paling tinggi sekali peringkat nafsu ialah kamilah. Bawah pada kamilah mardiyah, bawah pada mardiyah radiyah, dan martabat roh martabat mutmainnah. Nafsu ada 7 tingkat juga, atau dia panggil tingkatan penyucian roh kita balik semula. Jadi martabat roh ni kita kat mana? Martabat apa? Martabat alam roh ini
iaitu pada tingkat nafsu mutmainnah. Kita nak kena proses sampai sini lah. Sebab tu kita dituntut untuk menyuci jiwa kita balik, menyuci kalbu, supaya nafsu kita diangkat balik sampai mutmainnah. Bila sampai mutmainnah, maknanya roh kita balik asal bermakrifat. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan sifat nafsu mutmainnah, nafsu yang bagaimana? Allah sebut radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia meredai Allah dan Allah meredai dia. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu yang sudah tenang, nafsu yang tidak lagi ada keluh kesah, nafsu yang sudah mesra dan begitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Martabat yang kelima adalah alam misal. Pada martabat ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur, yakni cahaya pada benih bapa. Martabatnya, nafsunya adalah mulhamah. Maksudnya roh tadi, ini proses Allah, dia panggil martabat af'al. Allah Taala sudah mula menciptakan, menzahirkan. Zahir dan roh duduk pada martabat alam roh. Roh sudah ada pada alam roh. Cuma dia tidak dipindahkan lagi oleh Allah Taala. Tak pindah lagi, duduk di alam roh. Maka proses nak pindah macam mana? Maka nur itu dimasukkan ke dalam sulbi bapa. Dia panggil nur di sini, nur penciptaan. Roh di alam roh lah, nur penciptaan, duduk dalam sulbi bapa dulu. Itu ayat dulu Al-Ham sebelum mau. Dia pula dah ngedang dulu pada kita. Itu kias-kias dia yang menunjukkan nur itu di dalam sulbi bapa dulu, dalam benih bapa dulu. Kemudian martabat yang keenam, alam ajsam. Roh dihembuskan dalam perut ibu ketika jasad telah terbentuk 4 bulan. Martabat nafsunya adalah lawwamah. Nur tadi, dari nur benih bapak tadi, apabila berada dalam rahim ibu tadi, maka menjadi dia cukup sifatnya jika 4 bulan 10 hari itu, maka dicium roh pun masuk. Proses dia daripada satu-satu kejadian. Kemudian martabat yang ketujuh daripada alam insan, roh dizahirkan ke dunia dan alam jasad. Ni nak cerita roh ni, dia pindah ke mana? Dia turun satu persatu martabat dia. Roh dizahirkan ke dunia dalam jasad insan untuk bermakrifat dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala serta menerima ujian. Maka martabat nafsunya adalah amarah. Maka sebab itulah roh ini kalau tidak disucikan balik, maka dia akan dikotori. Dia akan dikotori oleh duniawi, dia akan dikotori oleh makhluk, dia akan dikotori oleh bisikan-bisikan syaitan. Nafsu tu, maka jadilah dia amarah. Maka apabila seorang hamba tu bersalih balik atau taraki, dia proses menyuci balik hati dia kepada Allah Subhanahu taala, bukannya menggerakkan atau mengeluarkan rohnya dari badan kemudian naik ke atas menuju Allah, akan tetapi adalah menyucikan kegelapan nafsu yang menghijabkan cermin rohnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang makrifat ni bukan roh dia terbang naik lagi. Orang makrifat ni, hati dia tu, cermin hati dia semakin terang, semakin terang, semakin terang. Roh dia tu semakin bercahaya balik. Maka di sinilah ulama sufi menyusun ilmu martabat 7 agar mudah bersali. Sebab tu ilmu martabat 7 ni peringkat orang yang sudah beramal. Bahasa kita kat peringkat orang yang beramal dengan amalan penyucian jiwa ni, tarekat lah. Sebab tu ilmu ni dibicara khusus sikit dekat bagi orang tarekat. Lepas tu tok kita yang kita dulu, dia tak cerita ilmu martabat 7 ni kalau anak cucu cicit-cicit ni di sekitar 40 dah. Hak gini ni, di situ pekat tua dah, pekat so, pekat dah kena berjalan hati, pekat taklif syarah dah. Maka tujuannya agar mudah para salih fahami tingkatan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala.
yakni dengan menyuci nafsunya sehingga mencapai martabat mutmainnah. Akak balik daripada amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah. Tu je roh kita. Daripada nafsu amarah, sucikan dia dengan jalan zikir, dengan jalan selawat, sehingga sampai mulhimah. Suci lagi nafsu kita sehingga dia bersih, naik satu tingkatan. Lawamah, dan suci lagi, bersih lagi, beramal lagi, berzikir lagi, sampailah hati kita, nafsu kita, roh kita tadi sampai kepada tingkatan mutmainnah. Hingga mencapai martabat mutmainnah atau kembali kepada kesucian roh, kesucian roh, sehingga cermin rohnya dapat menangkap segala tajalli rahsia Allah Ta'ala secara kasyaf, secara kasyaf dan ilham. Apabila cermin rohnya sudah suci, roh kita lah, roh kita kan cermin untuk menerima pantulan segala rahsia Allah ini. Apabila sudah suci, maka datangnya tajalli Allah kepada cermin rohnya itu, tajalli af'al, asma, sifat dan zat, hingga sesali itu fana, lebur. Tak kala berlaku tajalli tadi, terbuka pantulan yang kuat tu pada hati dia, ingatan, perasaan, rindu kepada Allah yang begitu kuat pada cermin rohnya, seperti hilanglah melihat perbuatannya. Dia hilanglah rasa perbuatan dia, melainkan dia suruh dinampak pada cermin hati dia. Dia menyaksikan semua perbuatan Allah Ta'ala belaka, hak dia ataupun hak mari. Orang kata kurgang, dia pun nampak Allah Ta'ala atau dia nak suruh kata kita gajah gimana. Tak apalah, kita diam, nak kata senyap, tak balas, tak apa. Apa nampak Tuhan mari atau dia. Tadi dah bila Tuhan nampak Tuhan mari atau nak kata gua ni hak Tuhan comel belaka. Tu hati dia tu nampak. Moga kita hati dah nampak. Oi, kalau aku ni boleh lah tu. Sebab kita tengok pandangan nafsu amarah. Dia bukannya nafsu amarah dah. Dia duduk nafsu mutmainnah, nafsu tenang. Itu contoh dah. Tadi disuruh sehingga dia nampak af'al Allah, perbuatan Allah belaka. Jadi dia bukan bermaksud menyatu af'al dia menjadi seorang menjadi af'al Allah. Dia kata aku nampak perbuatan Allah tadi. Bukanlah dia nampak orang hak mari itu bersatu dengan perbuatan Allah, tapi dia nampak orang hak mari itu digerakkan oleh Allah. Sifatnya menjadi sifat Allah dan wujudnya menjadi zat Allah SWT. Tidak, bukan begitu. Dia bukan bermaksud menyatu af'al, seorang menjadi af'al Allah, dia menjadi perbuatan Allah, dia menjadi sifat Allah, dan dia menjadi zat Allah. Bukan begitu. Penyucian nafsu membersihkan cermin roh hingga dapat mencapai makrifat atau tajalli di bawah bimbingan pada guru yang mursyid. Ini antara poin yang paling penting. Proses penyucian jiwa, nak dapat balik makrifat, nak dapat balik angkat nafsu kepada mutmainnah, kepada amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, perlu ada bimbingan guru mursyid. Jadi alhamdulillah kita dapat bertali di bawah bimbingan wali, dengan ilmunya, bimbingan, amalan asrarnya. Mudah-mudahan kita dapat menyuci hati kita dengan amalan yang diberi, antaranya amalan salawat. Baik, kalau kita tengok nota kaki sebut di bawah tu dah. Tadi sebelumnya kata Prof tu bahawa pelajaran ilmu martabat 7 ni nak kita faham bahawa ia adalah suatu susunan ilmu untuk kita nak meningkatkan balik proses penyucian nafsu kita ni. Kata Prof Dr. Manan, dia kata dari sudut yang lain, martabat 7 merupakan proses yang ditempuh dan dilalui oleh seseorang sali, seorang yang beramal dan berzikir. Dia akan tempuh suatu keadaan dalam usaha dia menyucikan dan mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, dan yang dapat dilihat dan pedoman dan isyarat dalam hadis takarrub. Ia merupakan peningkatan martabat ihsan, seperti yang sebut cerita dan padat dalam hadis ihsan. Ini boleh kita tengok tentang
apa yang disebut tentang perjalanan hati kita satu ke satu tahap. Martabat penyucian. Tadi cerita martabat makhluk, martabat ketuhanan, martabat makhluk, dan beberapa kedudukan peringkat nafsu. Ini kita tengok proses penyucian dia untuk disebut. Martabat penyucian. Martabat pertama, nafsu ammarah. Ruh yang paling tebal hijabnya, tiada memiliki kesedaran rabbani, hidup bagaikan haiwan dan iblis. Jadi martabat penyucian ni, sebenarnya tadi kita faham martabat ketuhanan, martabat makhluk. Dan kemudian sekali kita nak faham martabat berkaitan dengan proses penyucian pula. Nah, penyucian tingkatan nafsu-nafsu kita ni, daripada amarah, lawamah, mulhimah, kemudian naik kepada nafsu radiyah, mardiyah, dan nafsu kamaliyah. Hal ni kita rasa kena sambung minggu depan. Dah sini nak tengok proses ni agak panjang sikit. Kita 11 tengok. Jadi pun nampak banyak bintang tu banyak. Jadi cukup dulu faham martabat ketuhanan, martabat makhluk, hak 7 tadi. Boleh bilang dulu waktu ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam arwah, alam ajsam, alam isa. Kita nampak proses itu dulu, kedudukan asma, martabat zat, martabat sifat, martabat asma, dan martabat af'al tu termasuk keseluruhan lah. Bila Allah Ta'ala cipta roh tu masuk martabat af'al lalu. Jadi cerita Allah dalam kalimah Allah yang kita sebut tu, alif lam lam ha, Allah. Di situlah adanya kenyataan, adanya zatnya, sifatnya, asma'nya dan af'alnya. Tapi di mana kenyataan tu? Di kenyataan ialah pada af'al, penciptaan. Penciptaan itu bermula Allah menciptakan nur Nabi kita Muhammad SAW, dan ketika itulah dipanggil martabat alam arwah, alam ruh yang boleh sampai. Jadi atas 3 tu sebelumnya tadi, zat, sifat, asma', ini tak dicapai, hanya penceritaan saja. Af'al begitu juga. Perbuatan tak nampak, yang nampak kesan perbuatan. Cara mana Allah Ta'ala buat, itu rahsia Allah. Yang kita nampak kesan dia berdiri, bergerak alam siang malam gitu. Cuma dikatakan terus syuhud pada perbuatan Allah. Zahir ni dia panggil kesan perbuatan Allah. Jadi kita kena lalu balik proses penyucian untuk mengangkat balik roh kita ni, perjalanan dia daripada bawah naik balik ke atas. Maksudnya roh daripada gelap kepada cahaya balik. Ini kita masuk pada martabat penyucian minggu depan insya-Allah. Minggu depan majlis khatam lah. Boleh capai dah ni. Nah, 22